wa ta'ala untuk sama-sama kita memberi solat jemaah dan solat jemaah dan solat maghrib solat jemaah. Mudah-mudahan solat yang kita telah lakukan sebentar tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini maka insya-Allah kita akan memulakan kitab pengajian penawar bagi hati, yakni yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, ingatlah betapa pentingnya untuk kita mempelajari 3 ilmu asas, iaitulah ilmu tauhid, tasawuf dan fiqh. Yang mana 3 ilmu ini ilmu fardu ain. Maka wajib setiap atas kepala kita, atas tanggungjawab kita, sebelum daripada kita balik, mestilah kita menghabiskan ilmu-ilmu ini supaya apa? Supaya kita tidak dikira sebagai pendosa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, adapun orang yang tidak mempelajari ilmu fardu ain, selama mana dia tidak berusaha untuk belajar, maka daripada situlah dia menanggung dosa. Dosa yang mana beliau tidak belajar ilmu fardu ain. Tuan-tuan datang belajar ilmu fardu ain, tuan-tuan tidak faham, maka tetap malaikat memberi pahala kepada tuan-tuan. Tetapi apabila tuan-tuan duduk di rumah, tuan-tuan tengok TV dan tuan-tuan tidak hadir untuk belajar, maka tuan-tuan tidak belajar lagi ilmu fardu ain, iaitu ilmu fiqh, tasawuf dan tauhid, maka dosa sentiasa berlalu, malaikat sentiasa menulis dosa tuan-tuan. Sebab apa? Sebab tidak mempelajari ilmu fardu ain. Maka wajib ke atas kita datang ke masjid dan mempelajari ilmu fardu ain, ilmu yang kena ke atas pada diri setiap orang. Mudah-mudahan tuan-tuan yang dirahmati Allah ni dapat berjaya mempelajari ilmu fardu ain daripada awal kitab sampai akhir kitab. Tak kira lah kitab apa pun, satu kitab jadilah. Contoh di dalam ilmu tasawuf, tuan-tuan mengaji penawar bagi hati, satu kitab, alhamdulillah lepas. Tuan-tuan mengaji ilmu fiqh, tuan-tuan mengaji kitab Nailur Raja ala Safinatun Najat, cukup lepas. Dalam ilmu tauhid, tuan-tuan mengaji kitab apa dia? Kitab Misbahul Munir, cukup, alhamdulillah terlepas. Alhamdulillah 3 kitab ni jadi. Maka selepas tuan-tuan habis 3 kitab ni, tuan-tuan nak mengaji tajwid ke apa kan mengaji, tetapi 3 kitab ni kurang-kurang habis. Yakni dengan makna habis, dengan makna tuan-tuan dah khatam dan tuan-tuan ingat insya-Allah. Ditulis pahala kita mengaji. Tetapi kalau kita tak mengaji, kita sentiasa berada di dalam keadaan berdosa. Sebab apa? Sebab kita tidak melaksanakan tuntutan untuk kita belajar ilmu fardu ain. Kita nak goyang kaki, maka berdosalah kita. Tu. Maka kena mengaji. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, baru-baru ni di masjid saya, bila saya tak boleh cerita lah, cerita ada satu masjid, tuan-tuan yang dirahmati Allah, berlaku perkelahian, berlaku perbalahan pendapat berkenaan dengan bacaan doa yang tuan-tuan nak bawa lepas mayang, lepas main fardu. Maka perbalahan itu rahmat, dan jangan kita menyalahkan orang. Antara contoh yang tuan-tuan duk dengar apabila masuk bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajabin ka, macam mana? Wa ballighna Ramadan wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Maka baru ni ada seorang tu dia kata, Ustaz, selama saya duduk mengaji Ustaz baca tak betul, dia kata. Ustaz baca dengan Rajab. Dia main kata begitu. Yang betulnya Rajabin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis dhaif maka kita boleh buat untuk beramai dan tak boleh buat hujah. Tak boleh buat hujah, boleh beramai. Maka imam-imam kita
maka imam-imam kita baca tu jangan duduk keli. Maksud dia imam kita baca rajabah ke rajabin ke, alhamdulillah. Jangan kita kata baca rajabin, rajabah baca tak kena. Tak mau lagu tu. Jangan imam ni baca Allahumma barik lana fi rajabin wa sya'ban wa ballighna ramadan. Lepas tu ada imam dia baca Allahumma barik lana fi rajabah wa sya'ban wa ballighna ramadan. Rajabah pergi kata rajabin salah, yang rajabin pergi kata rajabah salah. Tak mau. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dua-dua tersebut ada hadis. Ada hadis daripada Rasulullah SAW. Dan kategori hadisnya hadis dhaif, tak ada masalah apa. Hadis dhaif boleh dibuat amalan. Jadi kita buat amalan lepas mayah. Jangan duduk kali. Berkenaan dengan fi rajabin, maka datang riwayat tersebut daripada kitab Al-Adhkar Al-Imam An-Nawawi. Jadi apabila kita terlalu rapat dengan kitab Adhkar Al-Imam Nawawi, maka kita tidak pernah mendengar riwayat yang lain dengan membaca rajabah. Maka kita mendengar rajabin itu, kita pegang pendapat kukuh dengan pendapat dengan rajabin, maka apabila datang dengan riwayat rajabah, kita terus tolak, tak boleh. Sebab apa? Kita tidak melihat hadis-hadis yang lain. Adalah kelemahan kita, kita tidak melihat hadis-hadis yang lain, kita melihat satu hadis saja. Maka pada ketika itu jangan berkelit, sebab dia merupakan doa. Tuan-tuan dah mau baca, boleh baca, boleh terang dalam apa. Nah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, sedikit perbahasan berkenaan dengan doa tersebut. Maka jangan tuan-tuan menyalahkan orang lain, belakang dada lah di dalam pembacaan doa tersebut. Nah, terang dalam apa. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita buka di dalam kitab Penawar bagi Hati, yang ini menghimpunkan oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesia Al-Mandili. Tu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tu. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah tuan-tuan, Ar-Rahman, yang Maha Pemurah. Ar-Rahman tu apa maksud Ar-Rahman? Al-Mun'imu bijala'ilin ni'am. Apa maksud Al-Mun'imu bijala'ilin ni'am? Maksud Mun'im, maksudnya nikmat Allah yang besar-besar. Macam mana? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang kafir ke, orang bukan Islam ke, orang Islam ke, semua dapat rezeki daripada Allah Ta'ala. Dia panggil Al-Mun'imu bijala'ilin ni'am. Maha pemborahnya Allah Ta'ala, maha pemberinya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri kepada siapa pun, tak kira siapa, dia Islam ke, dia tak Islam ke, Allah Ta'ala beri rezeki kepada dia. Itu maksud pemurah. Ulama-ulama kita terjemah dengan pemboros. Allah beri semua, tak kira siapa dia beri, dia bagi ada. Tu Al-Mun'imu bijala'il ni'am. Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Allah sayang kepada kita, sebab itulah dia beri dengan kasih sayang dia. Ni boleh main masjid, alhamdulillah. Nikmat iman dan nikmat Islam. Al-Mun'imu bidaqaiqin ni'am, yang mana nikmat-nikmat yang kecil-kecil, yang halus-halus. Apa nikmat yang halus-halus? Tuan-tuan dirahmati Allah ni, kita dapat salat mayang, Allah Ta'ala beri iman kepada kita, dapat kita ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu iman, nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal Islam. Nikmat iman dan nikmat Islam. Bukan semua Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala pilih di antara kita. Nikmat-nikmat yang halus-halus. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal Islam. Wahuma, dan kedua-duanya tadi, nikmat iman dan nikmat Islam tu min a'zamin ni'am, daripada sebesar-besar nikmat. Wa kafa bihima minan ni'mah, dan cukuplah kedua-dua tadi dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Dua-dua nikmat tadi. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan yang menjadikan ia akan jin dan manusia supaya mengerjakan mereka itu akan ibadah.
Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, ingatlah. Tapi kalau kita nak baca cara pondok. Ni kita baca cara biasa aja. Ingat tuan-tuan, bila ulama ni dia nak tang kitab, dia akan kena ada benda-benda macam ni. Yang pertama sekali, bila nak tulis kitab, kena ada Bismillahirrahmanirrahim. Mana-mana ulama pun dia nak susun kitab, dia akan mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin dibalin la yubda'u bi Bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar fa huwa aqta fa huwa ajza. Sebab tu dia mulakan dengan bismillah. Yang kedua tuan-tuan, mana-mana ulama pun bila dia nak tulis kitab, maka dia puji bagi Allah Ta'ala, Alhamdulillah. Jadi kitab, bila ulama nak tulis kitab, dia mulakan dengan Alhamdulillah, yakni segala puji bagi Allah. Tu. Sebab tu ulama kita bawa dengan macam ni. Yang kedua tuan-tuan, ulama nak tulis kitab, yang ketiga, dia bawa datang dengan kalimat syahadah. Tu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dalam kitab ni dia tak bawa main dengan syahadah, tak ada salah. Tapi kalau tuan-tuan tengok mukadimah kitab lain, dia bawa main dengan syahadah. Yang keempat, dia datangkan dengan selawat ke atas Nabi. Sekali bawah akan ada selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi dua ni dia tak wajib bubuh, iaitu bara'atul istihlal. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa istilah bara'atul istihlal? Macam ni saya beri contoh. Tuan-tuan nak tulis satu karangan, tuan-tuan akan sebutkan apa yang tuan-tuan akan sebut di dalam mukadimah. Contoh, segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan yang mewajibkan 5 waktu ke atas setiap orang muslimin dan muslimat. Maka dia nak sembang apa? Kitab ni nak sembang pasal bahawa kita akan mengaji kitab sebab semayang. Macam tu juga dalam bab ni. Maka segala puji bagi Allah, Tuhan yang menjadikan akan jin dan manusia supaya mengerjakan mereka itu akan ibadah. Maka dia nak faham, dia nak abang kita bahawa lagi dia nak bahas berkenaan dengan ilmu tasawuf. Maka dia datangkan dengan macam tu cara mukadimah dia. Tu. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tu. Akan ibadah. Lagi yang sangat mengetahui ia Allah akan yang tersembunyi di dalam dada dan segala mata yang khianat. Tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita jangan buat main-main. Kebanyakan kita bila beribadat kepada Allah Ta'ala, kalau kita ghalib, maka kita hanya mempamerkan tubuh badan kita untuk beribadat kepada Allah Ta'ala. Adapun hati kita tidak terikat dengan Allah Ta'ala. Jangan macam tu. Hati kita kena sentiasa ikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Macam mana nak ikat dengan Allah Ta'ala? Maka kena mengaji ilmu tasawuf. Tu. Sebab apa tuan-tuan? Sebab itulah hati manusia ni tuan-tuan, hatilah tempat apa dia tuan-tuan? Tempatnya ilmu. Sebab itulah Allah Ta'ala tak kita akan sampai hadis. Hatilah merupakan tempatnya ilmu. Dan lagi akan bertanya ia, kita sambung baca. Dan lagi akan bertanya ia daripada pendengar dan penglihat dan hati dan lainnya pada hari kiamat. Dan selawat dan salam adalah keduanya bagi Nabi yang dibangkitkan kepada sekalian alam kerana rahmat, yang bersabda ia Nabi SAW, bahwasanya Allah Ta'ala tiada menilik ia kepada rupa kamu, dan tetapi menilik ia kepada segala hati kamu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hadis ni mengatakan bahawa, hadis daripada Nabi SAW, bahwasanya Allah Ta'ala tidak menilik ia kepada rupa kamu. Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat kepada rupa paras kamu, kata hadis ni. Dan tetapi menilik ia kepada segala hati kamu. Tuan-tuan dirahmati Allah, apa makna hadis ni? Tuan-tuan biasa dengar ada orang kata, Ustaz, saya ni Ustaz tengok je saya buat jahat ni, tapi hati saya baik. Boleh tuan-tuan? Kita dengar, boleh kata macam tu? Ingat tuan-tuan, tidak terlahirlah daripada zahir. Zahir kita ni tak zahir, tidak terlahirlah, yakni tidak
Tidak menjelmalah kejahatan tubuh badan kita ni, melainkan hati kita yang rosak. Hati kita rosaklah menyebabkan terzahirnya tubuh badan kita ni, yang mana menyebabkan kita buat benda jahat. Yang ni hati kita lah yang duduk gerak. Lagi nak pergi, lagi aku nak buat jahat ni, tadi aku nak buat jahat ni. Maka perbuatan jahat itu terlahir daripada hati yang kotor. Maka dia mengatakan bahawa tuan-tuan saya ni hati dia baik, tengok saya buat jahat ni. Bukan, jahat itu berpunca daripada hati. Hadirin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini mengatakan bahawa Allah tidak menilik pada zahir, akan tetapi Allah taala menilik kepada hati kita. Tu. Maka kalau hati kita molek, maka Allah akan menerima amalan kita. Sebab itulah tuan-tuan, kita semayang. Kita main semayang, pada zahirnya kita semayang, tapi hati kita tak khusyuk. Hati kita tak ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita duk ingat benda lain, maka penerimaan daripada solat kita itu tak diterima. Kena bagi sampai kurang-kurang kita ingat apa yang kita semayang di dalam solat. Ingat dan sedar diri bahawa kita ni tengah sembah Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahawa nikmat-nikmat Allah, ingat apa yang kita sebut di dalam semayang. Masalah kalau kita tak ingat itulah, maka menyebabkan hati kita lalai. Maka kena hadirkan hati ketika kita semayang. Tu. Sebab apa tuan-tuan? Hati itulah tadi kita sebut, hatilah tempatnya syaitan memberi was-was kepada hati kita. Hati jugalah tempat Tuhan taruh ilmu pengetahuan. Hati juga merupakan raja. Hati juga merupakan raja. Dan hati juga lah tempat duduk ilmu. Dan hati juga lah di dalam Allah Ta'ala turunkan ilham daripada malaikat. Diberi ilham kita daripada malaikat. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Kita nak minta lepas sembahyang. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Kita minta ilmu laduni daripada Allah. Tu. Supaya malaikat turunkan ilham, dicampakkan ke hati kita, barulah kita kenal ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tu. Di dalam hati juga dimasukkan was-was daripada syaitan. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Daripada hatilah diwaswaskan kita. Tu. Maka kena ingat. Dan atas sekalian keluarganya dan sahabatnya yang membersihkan mereka itu akan segala hati mereka itu daripada sifat kecelaan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dan atas sekalian keluarganya, yakni selawat dan salam itu ke atas keluarganya. Keluarganya balik mana? Keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah setiap kita ni, kalau kita mengaji kitab Aqidatul Awam, kita ni try kita pati betul-betul. Kita hafal tak nama Nabi SAW dan nama keturunan Rasulullah. Di dalam kitab Aqidatul Awam mengatakan wajib setiap orang kena menghafal nama Nabi SAW sampai kepada Adnan. Agak-agak kita sampai Adnan. Kita bila tanya nama Nabi Muhammad sampai kepada mana? Kita je Muhammad bin Abdullah tu yang kita tahu. Tu pun tambah sikit Abdul Muttalib habis. Dan di dalam kitab Aqidatul Awam mengatakan bahawa kita kena mengaji dan kita kena hafal nama Rasulullah SAW sampai kepada Adnan. Agak-agak kita ada fikir lepas kita tak lagi. Tu kita mengaji kita tauhid. Puan-puan kita tauhid, kita kena mengaji, kena belajar, dan kita kena tahu sampai kepada nama Tok Nabi, yakni Adnan. Huwa Muhammad ibn Abdillah ibn Abdil Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib
Ibni Fihris, Ibni Nudar, Ibni Kinanah, Ibni Khuzaimah, Ibni Mudrikah, Ibni Ilyas, Ibni Nudar, Ibni Nidar, Ibni Ma'ad, Ibni Adnan, salawatullah alaihi salam. Ada buat lagu. Sebab itulah orang-orang kita cukup pandai, dia pergi buat lagu. Untuk apa? Untuk tujuan setiap umat Islam ini dapat hafal nama Nabi SAW sampai kepada Adnan. Balik parti ya. Kita mengapai tak nama Adnan sampai Adnan dah. Kalau kita apai sampai Abdullah ya. Maka seeloknya dan sebaiknya kita menghafaz nama Nabi Muhammad SAW sampai kepada Adnan. Sebab tu kena mengaji kitab-kitab tauhid. Baru kita sedar, oh aku banyak tak tahu lagi. Aku banyak kena tahu lagi. Nah, tu. Maka balik apa ya? Kalau tak apa lagi. Tu. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan sahabatnya, yakni sahabat Rasulullah SAW, yang membersihkan mereka itu akan segala hati mereka itu daripada sifat kecelaan. Jadi sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka membersihkan hati mereka daripada sifat kecelaan. Tuan-tuan, mengaji ilmu tasawuf wajib. Sebab apa? Wajib ke atas setiap seorang tu, dia kena elakkan daripada sifat-sifat riak, ujub, takabur. Adapun lintasan tu dah, tapi bila masuk ke dalam hati tu lah kita kena buang lintasan dah. Sekali main-main masjid, orang puji, oh hebatlah mak, hang hebat. Aku duk tengok hang 5 waktu sampai masjid awal 20 minit sebelum masuk waktu dah sampai dah 20 minit. Main-main kat hati kita dilintah, dilintah. Betul berasa dah. Dia berasa tu, lintasan tu tak nak salah. Sebab bagi kita orang-orang tak sampai tahap tu. Dia lintah kita betul. Maka bila dia lekat masuk hati tu dah. Tapi kita kena ikhlak, kita kena tarik sifat tu. Jangan bagi dia bertapak di dalam hati. Itu tak boleh. Dan kena mengaji ilmu-ilmu tasawuf. Wajib pada setiap orang untuk nak mengelak daripada sifat-sifat tu. Kena wajib. Kita lalu main masjid, hebatlah mak hang ni main tiap-tiap. Hang datang masjid setiap 20 minit sebelum masuk waktu. Hebat hang. Maka kita pun sambak dalam hati. Betul? Dalam hati, dalam mulut tak jelas. Rasa. Bila rasa tu kita cepat-cepat tarik, buang keluar. Maka kalau dia bertapak, kita biar dia bertapak tu yang besar. Jangan biar bagi dia bertapak. Tarik menyerang kan? Macam mana nak tarik? Aku boleh buat ibadat, aku boleh datang masjid atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Aku boleh datang masjid, kata kat diri tu, aku boleh datang masjid, aku boleh buat ibadat mayang waktu 5 waktu, boleh datang 20 minit sebelum ni. Allah Taala izin aku, Allah Taala beri anugerah kekuatan kepada aku. Kalau dia tak bagi kepada aku tak boleh main. Tu. Maka kena tanam dulu. Barulah orang puji tu kita boleh potong bang. Macam tu juga dengan sifat hasad. Tu kena mengaji semua sifat-sifat tu. Sebab tu dia kata para sahabat Nabi SAW dan keluarganya itu yang membersihkan mereka itu akan segala hati mereka itu. Mereka membersihkan hati mereka. Mereka mengaji, mereka tahu akhlak-akhlak tu ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah ajak macam mana nak bersihkan hati. Kita pun kena bersih hati kita. Manusia ni kena tahu. Tengok iblis. Iblis itu ada ilmu tak? Ilmu betul. Banyaknya ilmu. Tetapi rosak dia disebabkan hasad dengki. Tu. Rosak dia sebab apa? Kurang adab. Tu sekali. Tengok orang Allah ni nak jaga kurang adab. Jangan bagi sampai kurang adab. Dengan ulama-ulama kena beradab. Orang Allah dengan ulama pun panggil Syafi'i. Jangan sampai macam tu. Tu orang panggil qalilul adab. Kurang adab. Syafi'i panggil Syafi'i lagu tu. Tak boleh lagu tu. Kurang adab. Maka kita kena perelok adab kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, paling bahaya sekali sifat adalah sifat hasad dengki. Sebab tu kitab ni ke depan nanti akan membicarakan berkenaan dengan penyakit hasad, macam mana nak bagi buang-buang. Berapa ramai kita tengok penyakit-penyakit hasad ni duduk lekat dalam hati. Macam mana kita nak buang penyakit hasad, tuan-tuan? Bukan senang. Tuan-tuan satu hari saya beri contoh mudah. Tuan-tuan ada jiran. Satu hari jiran pergi beli kereta arus barunya.
Kita dah tengok dia duk pakai motor Honda Kapcai. Sehari itu dia pakai motor kereta arus. Dia pergi beli kereta arus. Kita pun tengok kereta arus. Kita tu masih lagi pakai motor juga, motor Honda. Kita pakai motor Honda, dia pakai motor Honda. Satu hari dia pergi beli arus. Dia pergi beli kereta arus, roda arus. Kita duk tengok, macam mana dia boleh beli kereta arus tu? Dia duk ada main dalam hati. Ada di dalam hati untuk supaya kereta tu kalau boleh jangan bagi dia pakai. Ada di dalam hati supaya nikmat tu jangan bagi dapat kat dia, biar bagi dapat kat kita. Hak tu masalah tu hasad. Penyakit hasad tu apa? Kawan kita, sahabat kita, Allah beri nikmat yang banyak kepada dia, sedangkan kita tak dapat nikmat apa, maka kita rasa dengki di dalam hati. InsyaAllah tu dia ni beli kereta baru, aku duduk naik lagu tu. Bila lahir tu orang panggil sifat hasad. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sifat ni nak buang macam mana? Satu hari dia beli kereta harus kita dengan Honda banyak, tu penyakit tu bahaya. Contoh mudah yang lain saya bagi. Ni bagi contoh dulu, kita selesai masalah ni. Anak kita bagi contoh mudah. Kita duk main Facebook. Sekali kita tengok, oh, anak dia dapat 9A. Contoh, kita bagi contoh mudah. Apa maksud hasad? Kita tak boleh nikmat Allah Ta'ala beri kepada dia, kat kita tak bagi. Itu masalah. Itu orang panggil hasad. Bila Allah Ta'ala beri nikmat kepada kita, kepada dia, kita duk berasa hati. Kalau boleh nikmat tu jangan bagi turun ke dia, biar tarik orang. Ataupun boleh, kalau boleh tu biar jahanam orang. Itu panggil sifat hasad. Kena buang. Jangan tak buang. Yang kata saya nak beri contoh, tengok Facebook, anak Tiah tu 9A dah, anak kita 9E. Maka dalam hati duduk kata, ish, macam mana 9A dah, ngaji sekali kan, ish, aku tak puas hati. Maka kita melahirkan sifat hasad. Yang kata tak hasad macam mana? Oh, anak Tiah dapat 9A, alhamdulillah. Itu tak hasad. Tapi dalam hati dia kata, ish, awak dah, awak dia dapat 9A dah, padahal anak aku mengaji dengan dia, tuition dengan dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sifat hasad ni adalah apabila lahir, apabila nikmat kita diberi, dia dapat nikmat, kita dapat nikmat, tiba-tiba Allah Ta'ala beri nikmat kepada dia lebih, maka kita terasa hati, maka tu orang panggil hasad. Tuan-tuan dirahmati Allah. Okey, dan ni kita mengaji macam mana nak selesaikan masalah hasad. Kalau tuan-tuan tak mengaji, macam mana tuan-tuan nak selesai? Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ulama menjawab macam mana kita nak selesai masalah penyakit hasad, dengki. Kena buang. Macam ni. Yang pertama kali, macam mana kita nak memperbaiki penyakit hasad dengki ni, tak mau bagi ada di dalam hati kita. Yang pertama, kita mesti kena ingat, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang itu sehingga dia mencintai saudara dia lebih daripada dia mencintai diri dia sendiri. Bukan lebih. Yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Bukan lebih. Dia mencintai sahabat dia macam mana dia mencintai diri dia. Tuan-tuan suka tak makan aiskrim? Tuan-tuan suka. Tuan-tuan tengok sahabat tuan-tuan pun suka makan aiskrim, tuan-tuan kena bagi ke dia. Yuhibbu li nafsihi. Dia mencintai diri dia macam mana dia cintai diri dia, macam tu lah dia cintai kepada sahabat dia. Lagi mana kita tak jadi macam tu, maka kita tidak beriman. La yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang itu hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sehinggalah dia mencintai sahabat dia macam mana dia cinta diri dia. Ada tak ayat kita tu? Bila kita duk pasang satu selalu hadis tu di dalam hati kita bahawa kita kena cinta sahabat kita macam mana kita cinta diri kita, maka tidak akan ada penyakit dengki. Betul tak? Betul. Tuan-tuan dah tengok, aku macam mana pun nak kena cinta mak ni macam mana aku cinta diriku. Agak-agak kalau dia dapat nikmat kita nak marah. Alhamdulillah.
Itu jalan penyelesaian dia daripada penyakit hasad. Bahawa kita bila dapat nikmat, aku seronok dia dapat nikmat sebab aku cinta kepada dia macam mana aku cinta kepada diriku. Kalau aku dapat kereta arus, aku seronok, macam tu juga dia dapat kereta arus, aku seronok. Maka ini kena selalu main di dalam hati kita. Hadis Rasulullah tu kena masuk dalam hati kita supaya kita nak tarik buang penyakit hasad tu daripada diri kita. Tiba-tiba kiah pergi beli emas sampai ke lengan, dia main-main, dia kata dia buat goyang-goyang panjang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila dia goyang kering-kering, maka kita kena tanam dalam hati bahawa aku cinta kepada dia macam tu juga aku cinta kepada diriku. Makna kata, kalau kata emas tu duduk kat aku pun aku seronok, kalau duduk kat dia pun aku seronok. Sebab aku seronok apabila, macam mana aku seronok pada diriku, macam tu lah aku seronok kepada dia, macam tu lah aku sayang kepada dia. Kita ada tak macam tu? Tak. Tapi kalau boleh bagi ada, supaya kita tak mau ada penyakit hasad dalam hati. Tengok siapa pun, alhamdulillah, seronok. Tak dapat anak lagi, tengok kawan kita dapat anak dekat 3 orang dah, alhamdulillah. Kalau aku dapat anak pun aku seronok. Macam mana dia dapat anak, macam tu. Kena bagi pasang lagu tu. Dia dapat anak seronok, aku seronok dia dapat anak. Dan kalau aku dapat anak pun aku seronok, lagu tu. Itu satu. Ulama bagi solution, bagi cara macam mana nak selesaikan masalah penyakit hasad. Yang pertama macam tu, kena sentiasa pasang di dalam hati berkenaan dengan hadis tadi. Hadis tadi kena sentiasa main. Tidak beriman seseorang itu sehinggalah dia mencintai sahabatnya macam mana dia mencintai dirinya. Yang kedua tuan-tuan, jalan penyelesaian yang kedua nak selesaikan masalah penyakit hasad. Ingat tuan-tuan, iblis dia ada penyakit hasad, sebab tu dia tak mau sujud kepada Nabi Adam. Antara penyakit yang paling bahaya kepada iblis adalah dia tak mau sujud kepada Nabi Adam. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala ciptakan dia daripada tanah, kata iblis, sedangkan Allah Ta'ala cipta aku daripada api. Maka dia ada penyakit hasad. Dia ada penyakit hasad, hasad dengki. Maka jangan sampai ada kepada kita. Kalau boleh, insyaAllah. Habis satu. Yang kedua, solutionnya insyaAllah. Nak azan dulu kah? Habis. Tak, kita sambung hal kedua, macam mana kita nak selesai penyakit hasad ni. Sebab kita tak mahu. Kalau nak digerak iblis pun banyak ilmu. Sebelum iblis jadi ni, dia disebut sebagai Azazil, nama dia. Baik, kita sambung lagi. La ilaha illallah Muhammad. Baik tuan-tuan, kita sambung sikit lagi. Dan atas sekalian keluarganya dan sahabatnya yang membersihkan mereka itu akan segala hati mereka itu daripada sifat kecelaan, dan menghiasi mereka itu akan dia dengan perangai yang baik dan sifat pujian. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam Tok Syekh kita bahawa hati para sahabat ni, hati mereka ni, mereka ada buat dua kerja, iaitu takhalli wa tahalli. Apa maksud takhalli? Yang mana sifat-sifat tak elok tu mereka tarik buang keluar, tahu. Dan mereka ambil sifat-sifat elok, mereka perhiasi diri mereka. Tu yang Tok Syekh nak abad, bahawa sifat-sifat tak elok ni tarik buang keluar, dan ambil pula sifat-sifat yang elok masuk dalam. Macam mana kita nak tarik buang sifat-sifat tak elok ni keluar? Kita kena kenal sifat yang tak elok tu, baru kita boleh tarik buang keluar. Masalah kita tidak mengenali sifat-sifat yang tak elok tu, sebab kita tak ngaji. Kalau kita mengaji, kita kenal. Maka tuan guru kita abad kata apa? Bahawa para sahabat mereka itu mengeluarkan sifat-sifat yang tak elok tu daripada hati mereka, yakni takhalli, mengosongkan, wa tahalli, dan memperhiasi diri mereka dengan akhlak-akhlak yang baik. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambung cerita balik. Yang kata iblis ni bukan tak ada ilmu dia banyak, tetapi dia yang pertama dia tidak beradab, dan yang kedua dia mempunyai sifat hasad dengki. Sebab tu kalau tuan-tuan baca kitab Mutawalli Sya'rawi, Syekh Mutawalli Sya'rawi membahaskan kenapa iblis itu
tidak mahu sujud kepada Nabi Adam disebabkan dia mempunyai sifat hasad dengki. Maka kita manusia ni kena mengaji macam mana kita nak buang sifat hasad dengki. Dia panggil tahalli. Dia panggil takhalli. Kita buang sifat tu dan kita perelok balik. Kita buang sifat hasad tu dan kita elokkan dengan sifat yang baik. Baik tuan-tuan, tadi saya sebut dah bahawa macam mana kita nak perelok sifat hasad. Tak mahu bagi ada sifat hasad lah. Kita dah buang dah sifat hasad, kita nak perelok. Kalau boleh jangan bagi ada sifat hasad dalam hati kita. Bila kita tengok kawan kita emas sampai ke lengan, kita tidak ada apa-apa masalah, tak ada berasa hati apa. Tuan-tuan, kawan kita pakai Mercedes Escort dekat 5 orang, kita pakai Honda Capcai, tak ada masalah apa. Sebab apa? Sebab kita dah buat tahalli wa takhalli. Tuan-tuan dirahmati Allah, macam saya sebut tadi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang itu apabila dia mencintai sahabat dia macam mana dia cinta sahabat dia, macam mana dia cinta diri dia, macam itulah dia cinta kepada sahabat dia. Maka bila ada sifat ni, tak akan jadi hasad dengki. Tengok kawan kita dapat apa pun, kita pun seronok sebab kita cinta kepada dia. Macam itulah juga kita cinta kepada diri kita. Satu. Yang kedua, ulama kata macam mana nak buang sifat hasad ni. Yang kedua adalah macam mana? Yang kedua, kita kena sedar diri. Apa maksud sedar diri? Sedaklah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bahawa sebelum kita ni wujud di dunia ni tuan-tuan, Allah Ta'ala dah tetap dah rezeki tuan-tuan di Lauh Mahfuz. Ni tuan-tuan ni telah ditulis rezeki tuan-tuan. Bila tuan-tuan akan mati, rezeki tuan-tuan telah ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala rezeki tuan-tuan. Sebelum tuan-tuan hadir ke bumi lagi, sebelum tuan-tuan diciptakan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala dah tulis dah berkenaan dengan takdir tuan-tuan. Tuan-tuan akan dapat harta sekian pada waktu sekian tuan-tuan. Tuan-tuan akan dapat harta pada sekian. Allah Ta'ala dah tetap dah. Hari ini Mat dapat beli kereta baru, hari ini Minah dapat beli kancil baru contoh. Hari ini Minah tak dapat apa, miskin. Allah Ta'ala dah tak dah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita kena sedar macam mana kita nak buangkan sifat hasad tu. Kita kena sedar di dalam diri bahawa Allah Ta'ala telah tulis dah, yang mana Allah Ta'ala telah tak dah macam ni kepada kamu. Ni mak rezeki dia macam ni. Dia duduk dalam qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala letak dah bila kita akan kahwin, bila kita akan mati, jodoh, pertemuan, ajal, Allah Ta'ala dah tulis dah. Rezeki telah ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka apabila kita sedar bahawa rezeki telah ditulis oleh Allah Ta'ala, maka kita tidak akan bertikai. Makna dia apa? Kalau dia dapat harta baru, Allah Ta'ala memang tak dah macam tu. Adapun kita, Allah Ta'ala tak, mungkin memang Allah Ta'ala ni, maka kita kena terima. Memang dah Allah tak dah takdir aku tu. Makna dia Allah tak awal lagi. Memang dah Allah tak awal lagi. Jangan dengki. Dan memang Allah tak lagu tu. Ni masalah kita dengki. Itu sebab kita tak faham benda tu, bahawa Allah Ta'ala telah meletakkan rezeki kita sebelum kita lahir. Sebelum kita lahir, Allah Ta'ala letak rezeki kita. Maka bila setiap seorang pun Allah Ta'ala letak rezeki dia masing-masing dah. Bila Allah Ta'ala letakkan rezeki tuan-tuan masing-masing dah, maka tidak akan jadi hasad. Kita berasa bahawa Allah Ta'ala letak dah rezeki dia. Pada waktu ketika ni dia akan dapat rezeki daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak dah. Tengok kawan kita dapat beli rumah baru, memang Allah Ta'ala letak rezeki dia macam tu lah. Maka kita tidak akan terasa hati. Adapun kita duduk pondok lama, memang Allah Ta'ala letak lagu tu. Bila Allah Ta'ala letak, kita terima apa yang Allah Ta'ala letak, maka kita tidak akan rasa dengki. Kita menerima apa yang Allah Ta'ala letak, kita tidak akan rasa dengki. Masalah yang merasa dengki tu sebab kita tak boleh terima apa yang Allah letak kepada kita. Allah Ta'ala letak dia macam ni, tak macam ni. Maka apabila kita tahu kata Allah Ta'ala telah letakkan takdir kita awal lagi, Allah Ta'ala letak dah sebelum kita lahir lagi, Allah Ta'ala letak dah ajal kita bila, mati kita bila, di sisi Allah Ta'ala letak dah. Maka kita tak akan masa dengki kepada sahabat kita. Tu dua cara tu. Maka hadirkan dua cara tadi ke dalam hati kita untuk kita nak elok daripada sifat hasad dengki kita. Bahaya tuan-tuan sifat hasad dengki, bahaya.
Disebabkan dengki lah, kawan kita boleh jatuh. Disebabkan dengki lah, jabatan boleh jatuh. Disebabkan dengki lah, satu institusi itu boleh goyang, boleh jatuh. Aku tak perhati kat kau ni, aku tak perhati. Sebab apa? Sebab dia tak sedar dua benda tadi, bahawa Allah Ta'ala letak dah, memang letak dah di tempat dia tu. Kita duduk pergi kacau. Allah tak dah dia sebagai pegawai, Allah tak dah dia sebagai 29, Allah tak dah dia sebagai 19, Allah tak dah dia sebagai noja. Maka kita terima dia. Bila kita tak terima tu, kita duduk tak perhati. Yang kedua, disebabkan kita tak sayang dia macam mana kita sayang kepada diri kita. Itu salah satu punca menyebabkan kita ni dengki kepada orang. Maka mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita daripada segala sifat dengki, hasad dengki. Sebab itulah setiap seorang kita kena buat dua proses, iaitu takhalli wa tahalli, iaitu buang sifat-sifat yang tak elok tu di dalam hati kita tu, dan kita perhiasi dengan sifat yang elok-elok. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sekianlah daripada saya. Segala yang kasar, segala yang elok-elok, segala yang terkasar bahasa, saya minta maaf, dan segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.